Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Bertemu kembali kita di dalam kuliah secara online di dalam tajuk qasar solat daripada kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahraini, khusus untuk subjek kajian teks Jawi Klasik. Anak-anak pelajar sekalian boleh membuka kitab Matla' muka surat 43, Faslun fi qasri salah wa jam'iha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fi qasri salati wa jam'iha. Ini fasal pada menyatakan hukum sembahyang qasar dan jamaknya. Maka harus bagi orang yang musafir yang panjang safarnya lagi mubah, yakni harus safarnya lagi mubah itu yakni harus safarnya ia qasar, harus qasar sembahyang yang 4 rakaat. Maka tiada harus ia qasar maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh seperti yang panjang, seperti maghrib dan subuh. Keharusan untuk qasar sembahyang ini diberikan kepada orang yang musafir yang harus. Dan solat yang boleh diqasar ialah solat yang panjang 4 rakaat, yang bilangan rakaatnya 4 rakaat. Jadi sembahyang maghrib dan subuh yang masing-masing 3 dan juga 2 rakaat adalah tidak harus untuk diqasarkan. Kemudian pengarang menjelaskan apa dimaksud dengan musafir yang panjang. Dan seperti yang panjang itu 2 hari perjalanan. 2 hari perjalanan dan atau 2 malam. 2 hari atau 2 malam atau sehari semalam. Perjalanan atau perjalanan unta yang ditanggung dia. Jadi perjalanan 2 marhalah ini, perkiraan satu marhalah itu sama ada 1 hari siang, waktu siang ataupun waktu malam. Sama ada 2 marhalah itu dicampur, digabung antara siang dengan malam atau malam dengan malam ataupun siang dengan siang. 2 hari, 2 malam. 1 hari, 1 malam ataupun 1 malam, 1 malam dengan malam yang keberikutnya dipanggil 2 marhalah. Jadi perjalanan ni menggunakan unta dengan menaiki unta yang ditanggung dia, unta yang mempunyai bebanan. Bebanan seorang yang keperluan, bebanan keperluan yang mengandungi keperluan seorang yang bermusafir seperti air, makanan, pakaian dan kelengkapan untuk memasak dan sebagainya. Yang ataupun barang-barang perdagangan, barang-barang perniagaan yang dibawa oleh orang yang bermusafir, kalaulah musafirnya dengan niat untuk berdagang, untuk berniaga. Dan jarak yang ditentukan ini, 2 marhalah ini, kalau kita hari ini dengan perkiraan
perbatuan ataupun perkilometeran. Perbatuan satu marhalah, dua marhalah ini ialah 48 bukan 48 mile ataupun 48 batu, dan satu batu bersamaan dengan satu batu bersamaan dengan 1.6 kilometer. Jadi kalau kita kira dengan congak, perkiraan kilometer di sini lebih kurang 48 darab dengan 1.6, lebih kurang 84 kilometer. Tetapi jumlah jarak kilometer ini kalau kita perhati adanya beberapa anggaran. Anggaran bukan selain 84 ini, ada 83 pun ada 90 km, ada 86 km. Dan kalau kita merujuk kepada kitab dalam mazhab Syafi'i ini, di antaranya ialah kitab Fiqhul Wadih, jumlah yang kurang lagi daripada 80, iaitulah jarak 76 km sudah dikira dua marhalah. Ini boleh rujuk, anak-anak semua boleh rujuk dalam kitab Fiqh Al-Wadih. Bermula awal safarnya jika ada negeri itu berkota, permulaan musafir. Jadi perbincangan seterusnya ialah bilakah bermulanya musafir seorang yang keluar untuk bermusafir. Jika ada negeri itu berkota, yang pertamanya, kalaulah negeri itu berkota, ada kota, keluar ia daripada kotanya. Jadi dia keluar daripada sempadan kotanya, bermakna bermulalah di situ musafirnya. Bukan dia keluar daripada rumahnya, tapi dia keluar daripada sempadan kotanya. Jikalau berbilang sekalipun, walaupun kota itu di mana mempunyai banyak bangunan-bangunan, banyak dia punya section lah. Jadi jikalau berbilang sekalipun dan dihubungkan dengan kota itu batas yang dikeliling akan dia oleh ahli dusun, orang yang mempunyai kebun, dia ada batas-batas. Jadi maksud kota di sini boleh dipanjangkan kepada orang yang mempunyai kebun. Kebun orang ni dia ada batas dia, seperti satu kota. Kemudian kebun jiran dia ada batasnya pula, dia ada sempadannya. Jadi di situ dianggap seperti berbilang-bilang kota. Jadi dia melepasi kota dalam kawasan balat ataupun dalam kawasan pekannya itu dikira barulah bermula musafirnya. Jika ada pariknya, maknanya kalaulah kebun itu, kalaulah di dusun itu mempunyai parik itulah yang akan menjadi batas, menjadi sempadan bermulanya musafir. Maka hendaklah dilalui pariknya. Dilepasi pariknya barulah bermulanya awal musafir. Dan jika tiada berkota, maka hendaklah melampaui segala tempat yang didiami orang padanya. Kemudian kalaulah tiada berkota, kalaulah situasi tempat kediamannya tidak berkota, hendaklah melampaui segala tempat yang didiami orang padanya. Maksudnya melampaui rumah yang terakhir yang didiami oleh orang kampungnya, kalaulah itu merupakan rumah terakhir, jadi bermula daripada rumah terakhir itulah sempadan kota ataupun sempadan kampungnya. Dan putuslah safarnya tatkala sampai ia kepada permulaan safarnya. Kalaulah dia balik daripada musafir, kalau dia sampai ke tempat rumah terakhir yang didiami, maka di situlah berakhirnya musafirnya. Di situlah bermula dan di situlah berakhir. Seperti kota atau lainnya, kalaulah dia bermula daripada kota, sempadan kota, maka kembalinya dia kepada kota itu terputuslah musafirnya. Ataupun batas ataupun parik. Kalau dia sampai kepada parik, maka parik itulah yang menjadi batas, yang menjadi penentu kepada permulaan dan juga akhir musafirnya. Kemudian jika adalah permulaan safarnya yang tersebut itu tempat kediamannya,
Andai kata tempat kediamannya lah yang bermulanya musafir, dia adalah rumah yang terakhir. Dia ni seorang yang musafir dan dia berada pada rumah yang terakhir dalam kota, dalam kebun ataupun dalam dusun, dalam kampung tersebut. Jadi permulaan dia keluar rumah itu sempadan rumahnya bermulalah musafir, dan kalau dia kembali bila sampai dekat dengan sempadan pagar rumahnya, maka habislah dia musafir. Putuslah safarnya sama ada dia niat iqamah. Dia kembali itu sama ada niat iqamah, yakni berhenti padanya atau tiada. Sama ada dia berniat untuk memutuskan musafirnya, itu dipanggil iqamah, atau tiada niat iqamah, ataupun dia hanya singgah saja. Dia ada perjalanan lagi untuk sambung ke tempat lain. Contohnya dia ke arah utara, musafir ke arah utara. Kemudian dia kembali ke rumah tempat kediamannya, dalam masa yang sama ada masih lagi ada niat untuk sambung ke arah selatan. Jadi kalaulah dia berhenti pada rumahnya, sama ada dengan niat musafir iqamah dan atau tiada ataupun tiada niat iqamah. Dia nak meneruskan musafir lagi. Dan sama ada baginya hajat padanya atau tiada. Sama ada dia singgah ke rumah dia itu kerana ada hajat keperluan. Kerana ada tertinggal, dia nak bawa barang lagi, nak ambil orang ke apa ke, nak panggil anak, ambil anak dia. Atau tiada, ataupun dia tiada hajat, saja-saja singgah, nak tidur, nak berehat dulu sekejap. Jadi putuslah musafirnya itu. Dan jika bukan tempat kediamannya, kalaulah dia singgah bukan pada tempat kediamannya, sama ada kembali ia kepadanya daripada safarnya, seperti mukim ia padanya dahulunya. Contoh tempat persinggahan yang bukan kediamannya ini adalah tempat dia bermukim pada suatu masa dahulu. Sebelum dia menetap secara tetap, dia pernah bermukim di situ. Padahal bukan tempat kediamannya. Kemudian dimulai musafir daripadanya. Lepas dia singgah di tempat itu dengan niat bermukim, bermukim ia padanya, dulu dia pernah bermukim di situ. Dia bukan tempat kediamannya. Kemudian lepas dia berhenti di tempat itu, dia mulai musafir daripadanya, kemudian kembali kepadanya. Kemudian dikembali kepada tempat itu daripada tempat yang bukan dia menjadi tempat kediamannya dahulu, dia kembali tempat situ daripada safarnya, atau tiada kembali ia kepadanya, seperti musafir ia kepada suatu tempat yang lain daripada yang dimulai safar daripadanya, maka putuslah safarnya dengan sampainya kepada kota. Dekat mana titik ni? Baik, sekali lagi. Dan jika bukan tempat kediamannya, sama ada kembali ia kepadanya daripada safarnya, seperti mukim ia padanya dahulu, padahal bukan tempat kediamannya, bukan tempat kediamannya. Kemudian dimulai musafir daripadanya, dimulakan musafir daripada bukan tempat kediamannya, kemudian kembali kepadanya, kemudian dia balik semula pada tempat yang disinggah tadi, daripada safarnya, kembali daripada musafirnya, atau tiada kembali ia kepadanya, seperti musafir ia kepada suatu tempat yang lain. Dia seolah dikira macam bermusafir kepada tempat yang lain, bermula daripada tempat yang disinggah tadi. Daripada yang dimulai safar daripadanya, samalah seperti dia memulakan musafir daripada kampung halamannya. Maksudnya contohnya dia pergi daripada Terengganu, dia singgah ke Kuantan. Dan daripada Terengganu dia singgah tempat pernah dia didiaminya di Kuantan. Ini Terengganu dan Kuantan. Kemudian daripada Terengganu dia singgah dekat Kuantan, bermukim dia di sini. Mukim dia tempat yang pernah didiami dulu. Kemudian bila dia nak pergi ke Kuala Lumpur ataupun pergi Pekan, pergi ke orang banjir. Jadi dia singgah, dia bermula daripada sini nak pergi ke Pekan ni, seolah-olah dikira macam permulaan dia daripada Terengganu ke Kuantan. Dikira musafir yang baru. Ini kalau dia singgah
bukan pada tempat kediamannya, ia sama seperti mukim ia padanya dahulunya. Kemudian dimulai musafir daripadanya, kemudian kembali kepadanya. Mula musafir ataupun dia bermula musafir baru, kemudian dia balik semula ataupun dia tidak balik semula. Atau tiada kembali ia kepadanya seperti musafir ia kepada suatu tempat yang lain. Samalah seperti dia bermula musafir daripada Terengganu ke Kuantan. Daripada yang dimulai seperti safar daripadanya. Maka putuslah safarnya dengan sampainya kepada kota dan umpamanya. Bila dia sampai pada tempat permulaan musafirnya, putuslah musafirnya. Jika meniat ia dahulu daripada sampainya, hendak berhenti. Kalau ada niat untuk berhenti, semata-mata atau 4 hari. Ataupun untuk berhenti selama 4 hari. Kalau dia berniat berhenti semata-mata, semata-mata ni dia tidak tentukan berapa hari. Nak duduk situ sekejap, nak berhenti situ. Tak tahu berapa hari nak berhenti, jadi putuslah di sini. Putuslah. Di sini putus musafir dengan sebab dia berhenti pada satu-satu tempat dengan tidak berniat untuk berhenti beberapa hari ataupun dia ada niat untuk berhenti selama 4 hari. Serta malamnya lain daripada 2 hari masuknya. Lain daripada hari masuk, 2 hari masuk dan juga 1 hari masuk dan juga 1 hari keluar. Maka jika tiada meniat ia dahulu daripada sampainya, putuslah safarnya. Kalau tidak ada niat, berapa hari nak menetap di situ, maka putuslah musafir. Bermakna kalau dia sampai pada tempat itu, dia tidak boleh melakukan qasar solat lagi. Contohnya dia sampai di sana pada hari Ahad. Hari Ahad dia sampai, kemudian hari Ahad ni dia tidak dikira, tak termasuk di dalam hari masuk ni, tak termasuk dalam kiraan. Hari Isnin dikira 1 hari. Hari Selasa 2 hari, hari Rabu 3 hari, Thulatha, Arbi'a, hari Rabu, Isnin, Selasa, Rabu 3 hari, kemudian hari Khamis 4 hari. Dia nak keluar pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni kalau nak niat masuk pada hari Ahad, nak keluar pada hari Jumaat, maka di sini dia sudah menjadi mukim. Dia sudah bermukim, putuslah musafir. Keluar hari Khamis, hari Khamis dia keluar. Jadi di sini dia masih lagi dikira musafir dengan mendiami di tempat itu selama 3 hari, talak hari masuk dan juga hari keluar. Ini masih lagi 3 hari, maka belum lagi putus musafirnya. Putuslah musafirnya dengan berhenti dan meninggalkan perjalanan. Meninggalkan perjalanan jika ada baginya hajat dan diketahui jika ada baginya hajat dan diketahui akan bahawasanya hajatnya tiada selesai pada 4 hari. Jadi putuslah perjalanan kalau dia disinggah di tempat itu dan dia ada hajat, dia ada keperluan untuk selesaikan dan dia tahu hajatnya tiada selesai. Tidak selesai, tidak akan habis, tidak akan sempurna pekerjaannya pada 4 hari. Jadi putuslah musafirnya. Maka jika tiada baginya hajat, kalaulah dia tidak mempunyai hajat, tidak ada apa-apa kerja, tiada baginya hajat segala-galanya, putuslah safar berhenti padanya 4 hari. Kalau berhenti padanya 4 hari, tidak ada hajat, putuslah musafirnya. Lain daripada 2 hari masuk dan keluar atau baginya hajat. Lain daripada hari masuk dan hari keluar. Atau kemudian bagi orang yang ada hajat pula. Atau baginya hajat dan diketahui akan selesai pada 4 hari. Kalau orang tu ada hajat
dan dia tahu hajat tu boleh selesai dalam masa 4 hari. Tiada putus safarnya, baginya harus. Jadi dengan berhenti tu tidak putus lagi safarnya sebab dia ada hajat dan hajat tu boleh selesai dalam masa 4 hari. Baginya harus qasar serta dengan berhentinya. Jadi dia boleh melakukan solat qasar dengan walaupun dia sudah berhenti di tempat tersebut. Dalam masa yang sama dia ada hajat dan hajat keperluannya itu boleh selesai dalam masa 4 hari. Pada negeri itu kerana berhentinya itu tiada memutuskan safar. Dia berhenti di situ dalam masa tak sampai 4 hari itu, hajatnya akan selesai, tidak memutuskan musafirnya. Maka sekalian ini apabila tiada diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu. Jadi situasi tak putus hajat ni kalaulah hajatnya itu tiada diharapkan dapat selesai pada tiap-tiap waktu. Kalaulah hajat dia boleh selesai dalam masa 4 hari dan dia tak tahu berapa hari apa dan waktu mana akan selesai. Maka jika diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu, kalaulah dia mengharapkan hajatnya selesai, kerjanya selesai, bila-bila masa sahaja selesai, pada tiap-tiap waktu, harus ia qasar hingga 18 hari. Yang ni bolehlah diqasar sehinggalah 18 hari. Apa beza dengan orang yang boleh selesai dalam masa 4 hari, dia bermukim di situ, masa 4 hari dia boleh selesai, dia masih lagi boleh qasar solatnya. Dalam masalah yang kedua dan seterusnya yang kita bincang ini, hajatnya dia boleh selesai bila-bila masa sahaja. Tiap-tiap waktu dia mengharapkan keperluannya, hajatnya sampai. Contohnya dia ziarah orang yang sakit, yang mana sembuhnya itu diharapkan tiap-tiap waktu. Tapi di sini tiap-tiap waktu ditunggu tiba-tiba tak sembuh-sembuh. Jadi di sini bolehlah dia qasar sehingga 18 hari. Dan putuslah safarnya pula. Kemudian 18 hari ini kerana berdasarkan pada peristiwa Fathu Makkah, yang mana selama 18 hari Rasulullah qasar solat 18 hari ataupun 19 hari, 17, 18, 19. Dan putuslah safarnya pula dengan niat kembali kepada tempatnya semata-mata. Putus juga musafir. Putuslah safarnya pula juga dengan niat kembali. Dia niat kembali kepada tempatnya semata-mata. Atau kepada lain daripada tempatnya. Ataupun dia mengubah tempat dia untuk musafir pada tempat lain. Contohnya nak pergi daripada Terengganu nak pergi Kuantan. Kemudian dalam perjalanan tu dia nak balik semula kepada tempat kediamannya. Jadi putuslah musafirnya. Ataupun dia berniat pergi ke tempat lain daripada tempatnya tiada kerana hajat, bukan kerana keperluan sahaja dia nak melencong ke apa ke, maka tiada harus ia qasar pada demikian tempat itu. Tempat yang dituju tu tak boleh dia nak qasarkan. Dia sudah mengubah niatnya. Dia sudah mengubah niat ini. Jadi dia tidak bermusafir lagi ketika ini. Tempat yang dia nak dituju tu, kerana tempat yang nak dituju tu mungkin tak sampai 2 marhalah. Maka jika musafir kemudian daripadanya, kalau dah disinggah pada tempat yang dia lencongkan itu, lalu dia pun musafir kemudian. Kemudian pula dia musafir daripadanya, maka ia safar yang baru, dikira safar musafir yang baru pula. Jadi dikira daripada situlah, jika panjang harus ia qasar, dan jika tidak panjang maka tiada harus qasar, tidak harus dia qasar padanya. Jadi dia niat nak pergi straight ke Kuantan, tiba-tiba daripada Terengganu sampai ke Marang, dia pun pergi ke Ajil, dia tak melalui jalan, memang dia memesongkan niat, mana nak pergi singgah situ, melainkan dia dalam perancangan dia memang dia nak singgah situ, yang pertama, yang kedua, yang ketiga nak meneruskan musafir. Jadi di sini dia memutuskan musafir dengan mengubah niat. Dan dia menetap di situ lama pula ke, kalau lama lebih 4 hari ke ataupun 2 hari ke, bukan dengan niat musafirnya itu, jadi terputuslah musafirnya.
Maka jika kembali kepada lain daripada tempatnya, dia singgah tempat lain kerana hajat, kerana keperluan. Tiada putus. Kalau keperluan ni, tiada keperluan saja-saja nak singgah. Tak ada lah keperluan nak ziarah ke, nak singgah untuk beli makanan, untuk bekalan ke, nak ambil orang ke. Kalau lah disinggah kembali kepada lain daripada tempatnya kerana hajat, kerana ada hajat. Tiada putus safarnya. Kalau macam ni, kalau dia singgah tu kerana ada keperluan, ada hajat. Jadi tiada putus safarnya. Dengan demikian itu dan safar dan seperti niat kembali, dan samalah juga niat sama seperti kembali, taraddud ia padanya seperti barang yang tersebut. Taraddud ia padanya seperti barang yang tersebut pada majmuk. Dia taraddud. Taraddud ni syok dia padanya pada tempat yang dia nak singgah tu. Ataupun taradud ni dengan maksud dia ni tempat yang sentiasa disinggah. Tempat persinggahan dia padanya seperti barang yang tersebut pada majmuk, pada kitab majmuk. Seperti niat kembali. Niat kembali ni, tapi bila bersebut dengan niat kembali, dia ada wasangka nak balik ke tidak. Nak balik ke tidak. Jadi di sini musafirnya itu tidak yakin. Dia dalam keadaan berperjalanan, dalam dia nak balik. Nak teruskan, nak balik, nak teruskan. Jadi taradud dia padanya, pada tempat yang dia nak berhenti tu, nak singgah semula, nak balik semula ke, atau tempat dia nak singgah tu. Sama ada kalau tempat tu bukan kediamannya, dia taradud tu tanpa ada hajat. Tidak ada hajat keperluan. Jadi musafir ni mestilah dia berazam meneruskan musafir, bukan seorang seperti orang yang haim, orang yang tidak ada arah tujuan. Jalan jauh tapi tidak ada arah tujuan nak tuju ke mana. Jadi di sini tidak harus qasar. Bermula bagi qasar itu beberapa syarat. Untuk sembahyang qasar ni ada beberapa syarat, setengahnya. Di antaranya, setengah daripadanya bahawa jangan ada safarnya maksiat. Yang pertama, safarnya bukanlah safar yang maksiat. Bukan musafir kerana maksiat. Maksudnya maksiat ni buat dosa. Musafir kerana melakukan dosa. Musafir kerana nak pergi merompok ke, dan setengah daripadanya bahawa berlainan dengan satu lagi berlainan kalau orang yang dalam musafirnya melakukan maksiat, melakukan dosa. Jadi orang ni tetap boleh mengqasarkan solatnya kerana dia bermusafir bukan kerana maksiat. Cuma berlaku maksiat dalam musafir itu dikira bukan tujuan musafir sebenarnya, melainkan memang itulah tujuan sebenar dia bermusafir kerana nak melakukan maksiat. Dan setengah daripadanya bahawa adalah safarnya panjang seperti telah terdahulu sebutnya. Musafir yang panjang 2 marhalah. Dan setengah daripadanya bahawa adalah orang yang mengqasarkan sembahyang itu menunaikan sembahyangnya yang 4 rakaat. Sembahyang yang 4 rakaat, yakni dikerjakan dalam waktunya. Sembahyang yang dikerjakan dalam waktunya, sembahyang adat. Sembahyang yang dikerjakan dalam waktunya, bukannya sembahyang qada yang ditinggal semasa dalam mukim. Adapun sembahyang yang luput di dalam hadar, sembahyang yang ditinggal di dalam masa belum musafir, dalam masa hadar. Hadar ni lawan pada musafir lah. Maka jangan diqada di dalam safar dengan qasar. Kalaulah ditinggal, katakanlah dia bermusafir pada malam, waktu maghrib. Masa start musafirnya bermula maghrib, keluar daripada negeri, daripada kampungnya. Asal dia tak sembahyang lagi. Jadi asal itu ialah sembahyang yang luput semasa hadar. Jangan diqada dalam safar dengan qasar. Kalau dia nak qasar, nak qada dalam masa dia musafir dengan qasar, tak boleh. Dia kena sempurnakan sembahyang asal yang ditinggalkan ni. Maksudnya sembahyang secara tamam. Bahkan wajib diqadakkan dia dengan sembahyang tamam. Bahkan wajib dia sembahyang dengan tamam, sembahyang yang ditinggalkan semasa hadar. Dan yang luput pada safar, manakala sembahyang solat yang luput yang ditinggalkan pada safar, pada musafir, katakanlah dia tertinggal pada musafir yang terdahulu, harus diqadakkan dia di dalam safarnya dengan diqasarkan dia. Bolehlah diqadak
di dalam musafirnya yang baru ni dengan sembahyang qasar, dan harus pula ditamamkan dia, dan dia juga boleh sembahyang secara tamam dalam musafir yang baru ni, dan tiada harus dikosarkan dia pada hadar, manakala sembahyang yang ditinggalkan yang luput semasa musafir ni tidak boleh dikosar, tak boleh kosar pada hadar, pada ketika dia bermukim. Katakanlah sembahyang dalam masa musafir dalam perjalanan di atas kenderaan bas contohnya, dia tertinggal solat asar, kemudian bila sampai ke rumah, sampailah di bermukim, solat asar yang ditinggalkan, yang diluput, yang ditinggalkan semasa musafir itu tidak boleh dibuat secara qasar di dalam hadar, di dalam situasi bermukim. Dan setengahnya sebahagian daripada syarat bagi qasar. Syarat qasar ni setengahnya bahawa diniat oleh yang musafir akan qasar di dalam takbiratul ihram. Kena niat dalam takbiratul ihram. Mestilah kena ada niat solat qasar dalam takbiratul ihram. Seperti katanya usalli fardhu zuhri maqsuratan. Sahaja ku sembahyang fardu zuhur diqasarkan dia, ataupun niat lain usalli fardhu zuhri raka'ataini, saja aku sembahyang zuhur dalam 2 rakaat, raka'ataini 2 rakaat, saya sembahyang fardu zuhur 2 rakaat, dan setengahnya, dan antara syarat yang keseterusnya, syarat yang keberapa ni, 1, 2 panjang, kemudian 3 kuasa kata sembahyang 4 rakaat, itu 4 rakaat, kemudian setengahnya yang kelima, kemudian yang keenam, syarat yang keenam, bahawa jangan ia mengikut pada satu suku daripada sembahyangnya akan orang yang sembahyang tamam. Jangan dia mengikut orang yang sembahyang tamam, orang yang sembahyang sempurna 4 rakaat. Maka jika mengikut yang sembahyang tamam pada satu suku ni sebahagian daripada sembahyang, walaupun sedikit saja, diikut dalam tahiyat akhir saja. Dia sembahyang qasar, sembahyang zuhur contohnya, zuhur qasar. Dia mengikut jemaah orang yang sembahyang tamam dalam masa orang imam tu tahiyat akhir dia pun ikut. Jadi jangan dia mengikut pada satu suku, sebahagian daripada sembahyangnya orang yang sembahyang tamam. Maka jika mengikut yang sembahyang tamam, jika pada satu suku daripada sembahyangnya sekalipun, seperti didapatkan dia pada akhir sembahyangnya, tahiyat contohnya, wajiblah ia sembahyang tamam. Ketika ini dia wajib menyempurnakan sembahyangnya 4 rakaat, bukan lagi qasar. Dan setengahnya yang ketujuh syarat daripada sembahyang solat qasar, syarat solat qasar dikosakkan dengan safarnya akan tempat yang tertentu. Mesti ada tempat tertentu dalam musafirnya. Musafirnya harus, tapi mesti ada tempat yang nak dituju. Bukan semata-mata tidak ada tempat. Orang yang kita sebut tadi, orang yang haim, orang yang berjalan semata-mata tidak ada tempat untuk dituju, membawa dirinya saja, pulas steering saja, kemudian tekan minyak saja. Musafirnya itu daripada Kelantan kemudian pergi ke Terengganu, pergi ke Pahang, ditanya orang nak ke mana, tak tahu, tak ada arah tujuan. Dan setengahnya yang ke-8, bahawa berkekalan safarnya pada sekalian sembahyangnya, berkekalan musafir dalam keseluruhan sembahyangnya. Maka jika sampai perahunya kepada negeri tempat kediamannya, katakanlah dia berperahu, menaiki perahu ataupun kapal, kemudian tengah-tengah sembahyang tiba-tiba sampailah tempat mukimnya, tempat kediamannya, padahal ia dalam sembahyang, dia masih lagi mengerjakan sembahyang, wajiblah ia sembahyang tamam. Jadi dia berada di atas kapal, kemudian masuk Kuala tu, rumah dia tu tepi Kuala dah. Dan di situ bila dia sampai kat Kuala tu, dia akan jadi mukim. Bila mukim dalam keadaan di tengah sembahyang,
Jadi wajiblah ia sembahyang secara tamam, secara 4 rakaat. Dan setengahnya yang ke-9 mengetahui ia akan harus qasar. Dia tahu keharusan untuk qasar. Maka jika sembahyang qasar orang yang tiada mengetahui akan harusnya batal sembahyangnya. Jadi kalaulah dia sembahyang qasar dalam keadaan dia tak tahu harus solat qasar, ke batal lah solat qasarnya itu. Jadi kita berhenti sini dulu dan kita sambung semula nanti. Wallahu a'lam.